Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah terdapat bertemu lagi tuan-tuan pada bulan ini, ya. Dan insya-Allah kita masuk kepada ayat yang ke-112 daripada surah Al-Maidah, ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Ayat ni 112 hingga 115. Idza qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, ingatlah ketika orang-orang Hawariyin itu berkata, wahai Isa anak Maryam, bolehkah kiranya Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan daripada langit? Dan Isa menyatakan, berbaktilah kamu kepada Allah sekiranya kamu benar-benar beriman. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mereka menyatakan, kami ingin hendak memakan daripadanya supaya hati kami menjadi tenteram dan supaya kami mengetahui bahawa engkau berkata benar kepada kami dan kami menjadi saksi atas hal itu. Maka Isa anak Maryam pun berdoa, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi perayaan bagi kami untuk orang yang pertama dan terakhir beriman, dan juga sebagai bukti kebenaran daripada kamu, dan limpahkanlah rezeki kepada kami sedang engkau sebaik-baik Tuhan yang memberikan rezeki. Maka Allah pun berfirman, qalu ya ini munazziluha alaikum. Allah berfirman, aku akan menurunkan hidangan itu kepada kamu. Tetapi siapa-siapa yang kufur di antara kamu sesudah itu, nescaya akan aku seksa dengan seksaan yang belum pernah aku seksa dengan seksaan itu seorang pun dari penduduk alam ini. Dari ayat 112 hingga 115 itulah yang disebut, ya, surah Al-Maidah. Ya, dia ambil ini daripada cerita ini, jadikan nama surah Al-Maidah, makanan, maidatam minas sama, makanan daripada langit, hidangan. Ya, hidangan, ya, makna hidangan ini datang daripada mana? Daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata mufassirin, ahli-ahli tafsir berkata, tujuan mereka meminta hidangan itu bukan mendadakan mereka ragu kepada Allah. Mereka percaya ini untuk menambah ketenteraman, dan sekiranya dapat menikmati hidangan daripada langit ini, hati mereka menjadi tenang. Dan ini samalah dengan kata-kata Nabi Ibrahim yang meminta Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana Allah Taala menghidupkan orang yang telah mati. Lalu Allah Taala tanya, "Afalam tu'min?" Kamu tak percaya ke?
Maka kata Nabi Ibrahim, bukan, tetapi untuk mententeramkan hati, nak tahu macam mana. Macam tu juga Uzair. Uzair ini dia berjalan. Uzair berjalan di kampung yang telah mati, negeri yang telah hancur. Bolehkah Allah Ta'ala nak menghidupkan? Dia tak minta, dia cuma bertanya, bolehkah Allah menghidupkan balik negeri yang telah hancur ini? Maka dia pun tidur dalam gua 100 tahun. Jadi inilah juga yang ditanya oleh Hawariyin. Hawariyin ini, Hawariyun atau Hawariyin, dia dipanggil sahabat Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, dipanggil Hawariyun. Sahabat dia dipanggil Hawariyun. Kalau kita sahabat Nabi itu sahabah. Mereka berkata, hai Isa anak Maryam, sanggupkah kiranya, bolehkah Tuhanmu menurunkan hidangan daripada langit untuk kami? Maka Nabi Isa berkata, berbaktilah kepada Allah sekiranya kamu benar beriman. Berjaga-jagalah maksudnya. Takutlah kamu. Jangan meminta perkara yang bakal mendatangkan fitnah. Ni tuan-tuan, kadang-kadang nikmat itu datang dengan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Fitnah itu ujian. Seperti yang dicadangkan oleh umat Nabi Musa kepada nabinya. Kerana sifat orang mukmin itu tidak membuat perkara-perkara yang tujuannya mencuba Allah. Jangan minta perkara-perkara yang akhirnya mendatangkan ujian daripada Allah. Jadi jawab mereka, kami hendak makan hidangan ini supaya hati kami jadi tenteram, dan supaya kami mengetahui bahawa engkau berkata benar, dan apa dia? Kami menjadi saksi atas itu. Fitnah. Samalah juga macam tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj itu, sekarang bulan dan habis dah bulan Rajab. Semalam Isra' dan Mi'raj. Apa dia tuan-tuan? Fitnah. Tidaklah kami memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu lihat pada malam itu, illa fitnatan linnas, melainkan fitnah dan ujian kepada manusia. Yang Nabi Isra' Isra' itu daripada Mekah sampai Masjidil Haram, sampai Masjidil Aqsa, itu namanya Isra'. Dan Mi'raj itu daripada situ Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke langit pertama, 2, 3 sampai 7, sampai atas lagi Sidrah Al-Muntaha, tempat terakhir yang Nabi berhenti. Dan turun balik sebelum subuh. Dan ada yang kata tempat baring Nabi itu masih panas lagi. Ada riwayat kata tempat Nabi baring, Nabi tidur di rumah Ummu Hani, kakak kepada Sayyidina Ali. Dia tidur, panas lagi. Dia punya tempat pembaringan Nabi masih panas, tuan-tuan. Dan itu menguji orang beriman tak beriman. Itu mukjizat yang hanya ada pada Nabi SAW dan tidak ada pada Nabi yang lain. Sebenarnya Isra' dan Mi'raj ini nak menguji iman. Apakah dengan mimpi, ataupun dengan jasad. Fitnatan linnas, ujian kepada manusia. Sama macam ni ujian. Nak percaya tak percaya. Jadi kebanyakan ada sejarawan-sejarawan Islam, bila dia tulis cerita Nabi, tuan-tuan, bila saya baca, mereka tak memasukkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab dia kata peristiwa itu berlaku dengan mimpi. Dalam ayat yang biasa yang ayat surah pertama, surah Isra' itu kan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala mulakan ayat itu dengan subhanah, maha suci aku. Apa makna? Maha suci aku. Aku ni tak
Tak ada satu sifat yang kurang. Aku maha berkuasa, maha hebat. Pasal makna itu yang kita bertasbih tu. Bertasbih tu maknanya mensucikan Allah daripada segala sifat yang kurang. Makna Allah Ta'ala ni hebat, tak ada satu sifat kurang pun. Tu subhana. Betul Allah Ta'ala kata apa? Asra bi'abdihi. Nampak? Ini bukan Nabi berjalan. Asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya, dibawa jalan. Tak mungkin dengan mimpi sebab dia dibawa jalan. Apa masalah? Apa yang tak logik? Apa yang tak logik? Kan? Ya, dengan kekuasaan Allah tak ada yang tak logik. Alam ni dulu tak ada, tiba-tiba ada. Dan itulah namanya mukjizat, tuan-tuan. Sebab mukjizat ini, apa makna mukjizat? Hawarikul adah, perkara yang berlawanan dengan kebiasaan, yang berlaku kepada Nabi dan tak boleh dikalahkan. Itu mukjizat. Perkara yang menyalahi adat, itu namanya mukjizat. Dan itu berlaku pada Nabi. Mukjizat lah. Kalau mimpi, tak nama mukjizat, tuan-tuan. Sebab kita pun mimpi, tuan-tuan. Betul? Nak dengar kuliah, terlelap. Ya Allah, sampai kutub utara, jumpa tu beruang putih tu. Sekejap dah sampai balik ke Wangsa Malawati. Kan? Itu mimpi. Tuan-tuan. Dan satu lagi apa? Tak namanya lah mimpi. Sebab apa? Sebelum Nabi jalan, Nabi dibedah. Malaikat kejut, Muhammad, mari. Dibawa ke telaga Zam-Zam dan dibelah dada Nabi. Dibubuhkan padanya hikmah dan iman. Kan? Tak namanya lah mimpi. Ni kadang orang salah faham. Dan kaedah bahasa Arab, bila disebut bi'abdihi, itu maksudnya dengan batang tubuhnya. Tu kata Imam Syekhul Azhar, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nak fahamkan tu tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj ni macam-macam orang tanya. Kan? Macam-macam begitulah begini. Dah itu mukjizat, selesai masalah. Dan mukjizat selepas Al-Quran yang paling besar kepada Nabi SAW, Isra' wal Mi'raj. Tapi orang tak terfikir bahawa itu adalah mukjizat. Kan? Kalau kita mendapat apa tuan-tuan, solat. Sampai dipanggil Allah Ta'ala panggil Nabi untuk menerima solat. Tidak seperti fardu kefarduan lain yang turun dengan wahyu. Tuan-tuan, lepas tu apa dia? Allah Ta'ala sebut apa? Lailan. Lailan tu maksudnya apa? Pada waktu malam. Jadi orang nak berjalan ada waktu, betul? Kau nak bergerak bila? Malam. Itulah makna dia. Malam tu maknanya menunjukkan apa dia tuan-tuan? Waktu berjalan. Bukan waktu mimpi. Kalau mimpi tak perlu sebut malam. Betul? Tuan-tuan kan? Itu kaedah bahasa begitu. Saya masalah. Itu Isra' dan Mi'raj. Nak percaya tak percaya? Kat situ iman. Tak percaya? Habis. Rosak. Sebab itu bila Nabi turun besok, ramai orang yang beriman dah mula. Batu orang Quraisy, Abu Jahal kata betul, Muhammad ni kan, kalau tak ahli sihir, orang gila, kerja menipu. Padahal sebelum tu tak ada orang yang paling dipercayai di kota Mekah melainkan Nabi. Sebab Nabi tak pernah menipu. Maka kata Abu Bakar, kata Abu Jahal kata, Abu Bakar, sahabat kamu itu, dia kata Muhammad lah, Nabi Muhammad, sahabat kamu itu naik pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit dan turun balik sebelum subuh. Abu Jahal, kalau dia naik lagi tinggi daripada itu, aku percaya. Apa masalah kau? Kat situlah letaknya iman. Tuan-tuan ya. Kat situlah letaknya iman, walaupun kita tak melalui perjalanan itu. Tuan-tuan ya, walaupun kita tak dapat ma'idatam minas sama, makanan daripada langit. Kan, sebab tu ada hadis Nabi kata, umat ni ya, yang paling hebat umat yang ujung, yang tak pernah jumpa aku. Mereka tak pernah jumpa aku, tapi mereka beriman kepada aku. Nampak tuan-tuan?
Kita tak pernah jumpa Nabi tapi kita beriman. Apa cerita yang sampai daripada Nabi, ya, kita percaya. Itu iman. Dan apa dia tuan-tuan, Nabi diperlihatkan dalam perjalanan itu tempat Nabi akan hijrah, yaitu Tuba, Taibah, yaitu Madinah. Nabi berhenti, kemudian Nabi berhenti di Bukit Tursina, Nabi berhenti di Baitul Laham. Ada beberapa tempat yang Nabi berhenti dan Nabi solat. Macam mana nak kata solat? Solat belum difardukan. Banyak persoalan orang tanya. Kenapa macam mana Nabi solat? Kemudian Nabi sampai di Baitul Maqdis kan? Nabi solat bersama dengan roh para anbiya. Susah ke bagi Allah? Tak ada. Tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh hidupkan bila-bila. Kan? Lepas tu apa dia? Solat ni macam mana? Sedangkan solat belum difardukan. Mereka solat mengikut tata cara solat Nabi Ibrahim. Itu kata sebahagian ulama. Ataupun solat yang diajarkan kepada Nabi sebelum difardukan menjadi solat yang sempurna. Sebagaimana yang kita solat hari ini, itulah yang Nabi nampak perbuatan para malaikat di Baitul Ma'mur. Setentang dengan Kaabah di dunia ini, di langit yang ketujuh ada tempat malaikat ibadat, namanya Baitul Ma'mur. Kata Nabi, satu hari masuk 70,000 dan tak keluar-keluar. Masuk tak keluar, malaikat. Dan tak penuh-penuh. Betapa besarnya ciptaan Allah, insya-Allah. Lalu Nabi nampak malaikat tu ada yang rukuk, yang sujud, yang berdiri dan sebagainya. Lalu dihimpunkan semuanya itu dalam solat kita. Sebab itu ulama ada yang kata solat kita itu macam Isra' dan Mi'raj. Lepas tu apa tuan-tuan? Percakapan Nabi itu sama dengan tahiyat kita. Nabi berhenti di Sidrah Al-Muntaha. Sidrah ni kalau dari segi bahasanya pokok bidara yang terakhir. Pokok bidara yang terakhir. Kata Nabi kata daunnya lebar-lebar macam telinga gajah. Macam mana wallahu a'lam. Dan Nabi kan Allah Taala nak melihatkan Nabi ini berbagai-bagai kehebatan. Linuriyahu min ayatina. Aku nak tunjukkan apa sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi. Lalu apa dia? Nabi sampai, Nabi pun berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maka dia jawab oleh Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sama kan macam tahiyat kita. Itu Isra' dan Mi'raj. Itu yang ditinggalkan kepada, walaupun kita tak Isra' tuan-tuan dan Mi'raj, tapi perbuatan kita sama dengan perbuatan para malaikat. Salat ini sebesar-besar nikmat sebenarnya. Isra' dan Mi'raj ini. Bila dikatakan salat ini sebesar-besar nikmat kepada orang yang beriman. Sebab dia dapat bertemu, bercakap direct kepada Tuhan. Betul, tuan-tuan. Salat itu kita cakap kepada Allah. Sebab tu Allah jawab Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala jawab apa? Hamba aku panggil aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Hamba aku puji aku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamba aku panggil aku. Puji aku lagi. Nampak tuan-tuan, sampai habis Fatihah tu Allah Ta'ala menjawab apa yang kita sebut. Masya Allah. Sama tak macam Isra' Mi'raj Nabi? Memanglah tak sama, tapi lebih kurang lah kan? Bukan lebih kurang lah, ada sedikit, ada macam persamaan. Last sekali, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tuan-tuan, Masya Allah. Itu solat. Kan? Akhir wafat Nabi.
orang bertanya, Ka'ab al-Akhbar tanya kepada Sayyidina Umar, apa yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW sebelum wafat? Sayyidina Umar kata tu tanya Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sebelum akhir wafatnya Nabi kata apa? Salat, 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 salat. InsyaAllah. Tuan-tuan ya. Tapi bila sampai kepada umatnya, idha'atus salah, mencuaikan salat. Ya, Allahu Rabbi. Ni tu masalah tuan-tuan. Itu dia Isra', banyaklah panjang cerita tu tuan-tuan. Masya-Allah. Ya. Kalau kita dengar Isra' Mi'raj ni, kalau saya kecil dululah tuan-tuan, dah 3 kali tidur tak habis-habis lagi ceramah tu. Makan tengah malam. Kan? Imam tu cerita daripada mula sampai habis. Kan? Padahal kitab tu kecil ya tuan-tuan. Jadi tu cubaan. Nak beriman tidak? Tak ada mustahil. Kepada Allah Ta'ala ni tak ada yang mustahil. Ya? Baik tuan-tuan. Sama tak? Macam mana Nabi boleh merentas langit? Sama juga macam mana Nabi Yunus duduk dalam perut ikan 40 hari. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan 40 hari. Macam mana dia hidup? Itulah mukjizat tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malaikat kata kami dengar ada bunyi yang terlalu halus. Jauh sangat. Kan? Apa yang kamu dengar? Dia pun baca. Itu zikir hamba aku yang duduk dalam perut ikan, dalam ikan tu duduk dalam laut yang dalam. Sebab tu malaikat dengar sayup-sayup. Itu hamba aku yang minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hebatnya apa yang Nabi Yunus sebut tu, dalam tu ada macam-macam. Ada tasbih, ada syahadah, ada minta pengampunan. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku ni orang berdosa. Macam mana Nabi Yunus duduk dalam perut ikan 40 hari? Itu mukjizat. Nabi naik ke langit. Orang sekarang fikir oksigen lah, apalah. Apa masalah? Kan? Kalau Allah Ta'ala nak bagi. Kan? Ya. Tuan-tuan. Macam ikan lah. Macam mana ikan boleh duduk atas darat? Ada air. Kan? Duduk dalam air. Masuk balik air. Dalam sungai. Hidup juga. Kan? Tak ada benda yang mustahil lah tuan-tuan. Hari ni manusia pun dah sampai ke bulan. Ni manusia nak pergi pula planet Marikh tuan-tuan. Masya Allah. Okey. Itu sebahagian daripada. Ingat bahawa kita kena faham tuan-tuan, bahawa Isra' dan Mi'raj itu mukjizat. Kalau mimpi tak namanya mukjizat. Sama macam kita mimpi kan. Jadi itu. Dan dipertunjukkan pula macam-macam tuan-tuan. Gambaran-gambaran. Sebelum Nabi nak naik itu Nabi haus. Nabi minta Jibril minta minuman. Maka dibawakan kepadanya 2 bekas. 1 susu, 1 arak. Kurang ajar Jibril ni. Bawa arak ke Nabi. Tuan-tuan. Kurang ajar Jibril ya. Ada yang kata kurang ajar Jibril. Bawa arak ke Nabi. Tuan-tuan, arak belum diharamkan waktu tu. Arak haram mana? Kat Madinah. Ini masih di Mekah. Tapi Nabi memang sifat Nabi tak minum. Nabi tak ambil arak. Nabi minum susu. Apa kata Jibril? Itu fitrah umat kamu. Kan? Minum susu.
Kalau Nabi ambil arak, tuan-tuan, agak-agaknya macam, tuan-tuan. Mabuk weng semualah orang kita. Sebaik Nabi ambil susu, tuan-tuan. Nabi ambil arak, tuan-tuan, haram tak haram, mabuk semacam. Betul kan? Itulah, tuan-tuan. Banyaklah peristiwa-peristiwa pelik yang Nabi lihat. Antaranya apa, tuan-tuan? Orang yang ambil batu hentak kepala sampai pecah. Cantum balik, hentak lagi, pecah balik. Hentak lagi, pecah lagi. Jibril, ni siapa ni? Itulah gambaran umat kamu yang mensia-siakan solat. Ambil batu pecah kepala. Kenapa? Kata ulama, digambarkan orang yang tak solat itu orang yang suka pecahkan kepala dengan batu. Sebab bodoh sangat. Kau ni bodoh sangat, baik kontak kepala kau dengan batu. Sebab apa? Solat tu wajib, perkara yang paling penting dalam agama. Kan? Itulah bekal nak bawa pergi mati, tapi kau mensia-siakan. Kan? Satu hari hanya 5 kali, dan sekali solat tak sampai pun 10 minit. Betul, tuan-tuan? Habis-habislah 10 minit. Betul? Tengok WhatsApp, tengok YouTube 3 jam boleh. Sampai habis bateri, satu hari tak berapa kali cah bateri, tuan-tuan. Kan? Kalau boleh telefon tu kata nak meletup daku ni, tak berhenti. Ya salam. Solat sekejap kan? Tapi manusia mensia-siakan solat. Sambunglah balik ni, tuan-tuan. Merepek jauh dah saya. Baik, kemudian mendengar itu Nabi Isa pun mandi. Lepas tu dia memakai baju bulu, pakaian pengembara daripada bulu kasar. Bukan kain kapas, kain mahal tu. Kain, pakai pakaian bulu, pakaian pengembara ahli sufi. Itu kata tafsir. Kemudian baginda solat 2 rakaat. Lepas tu menadah ke langit, tunduk kepalanya, menangis dan berdoa. Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami hidangan daripada langit yang akan menjadi jamuan perayaan bagi kami orang yang pertama dan terakhir, yakni yang boleh dimakan oleh orang yang mula-mula dan yang penghabisan daripada kami yang beriman. Maknanya makanan tu cukup awal akhir. Baik. Lepas tu, dan kami juga untuk menjadi bukti kebenaran daripada kamu sebagai tanda keesaan dan kebesaran utusanmu ini, dan limpahkanlah rezeki kamu kepada kami, sedangkan engkau sebaik-baik Tuhan yang memberikan rezeki. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku akan turunkan hidangan kepada kamu. Ada berbagai-bagai pendapat yang disebut oleh ulama. Apa dia? Apa hidangan itu? Nak tahu juga, tuan-tuan, makanan daripada langit ni apa benda? Walaupun tidak ada dalil yang jelas, tapi pandangan ulama, pendapat ulama, tak tahu diambil daripada mana. Yang ada dalam kitab tafsir ini, tuan-tuan, ada yang menyatakan dia berupa dulang yang dibawa oleh malaikat, berisi 7 batang roti dan 7 ekor ikan. Tak sebut pula ikan apa, tuan-tuan. Jenahak ke, kamera ke, kerapu. Tuan-tuan, tak sebutlah pula ikan apa. Dia kata ikan. Tuan-tuan, baik. Ada yang kata pula 7 batang roti dan juga daging. Dan ada pula yang menyatakan diturunkan mereka jenis-jenis makanan yang di mana-mana saja mereka akan dapati. Sebagaimana kaum Bani Israel dulu ada yang diturunkan makanan dan manisan yang dipanggil al-manna. Itu kata pandangan ulama lah, makanan-makanan kat situ lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, dia tak menjadi sebab kepada kita lah. Apa nak faham lebih lanjut. Diturunkan hidangan ini tapi Allah Ta'ala bagi amaran. Siapa yang kufur lepas makan ini, aku seksa dia pun istimewa. Dengan seksaan yang tak pernah aku seksa daripada sekalian penduduk dunia ini. Tuan-tuan, engkau dapat hidangan yang hebat tapi kau kufur, kau siap. Apa maknanya, tuan-tuan? Nikmat ini kadang-kadang datang dengan fitnah, ujian.
Nabi paling takut fitnah. Nabi SAW sebelum wafatnya Nabi sebut apa? Apa yang paling aku takut fitnah kepada kamu? Bukan kamu jadi syirik, kata Nabi, tapi fitnah dunia. Sayangkan dunia. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan fikir sayang dunia ni sayang harta, confirm lah sayang harta. Sayangkan harta benda dunia ni, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Manusia ni sayangkan kan benda-benda. Suat khabar buruk pun simpan lagi. Payahlah, buang mudah. Kan, tuan-tuan ni plastik simpan berlonggok-longgok. Tak tahu nak buat apa. Sayang. Betul, tuan-tuan. Kan, selipar Jepun hilang. Selipar tu lah dah nak putus dah. Kan, tapak pun tak ada, hilang kat surah. Kan, 3 hari tak datang, kecewa. Sayangkan dunia. Bukan maksud sayang dunia ni sayang benda yang berharga, confirm dah. Benda kecil pun sayang. Kan, terkilan di hati, selipar hilang. Masalah, tuan-tuan. Saya kuliah, tuan-tuan, tiap-tiap malam, berapa banyak selipar hilang, ada orang tanya. Sekali beli selipar 3 biji, 3 pasang, letak dalam bonet kereta. Tuan-tuan. Kan, masalah. Kan, itu maksudnya orang kita ni sayangkan dunia, walaupun kadang benda tu tak ada faedah pun, dia tetap sayang. Nabi cakap, hidup kat dunia ni macam orang musafir. Orang musafir, tuan-tuan, dia bawa apa? Bawa apa yang dia nak bawa lah. Orang pergi jalan jauh-jauh, tuan-tuan, dia bawa apa? Bawa baju lebih kurang, bawa pasport. Kan? Bawa duit, bawa kad kredit. Dah, jalan. Kan? Tak ada, dia bawa barang banyak-banyak. Ya? Pinggan mangkuk periuk belanga tak bawa. Kan? Itu hidup orang di dunia ni, kata Nabi, ringkas. Hidup simple. Ya? Baik, tuan-tuan, itu. Ya, jadi seksaan ini di dunia dan ditangguhkan di akhirat. Kata Ammar bin Yasir, katanya, Nabi telah menyatakan bahawa hidangan yang diturunkan itu roti dan daging. Itu melalui pendapat apa ni yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang maknya itu Sumayyah mati dibunuh oleh saya tak ingat siapa yang keluarga dia diseksa. Ammar, bapak dia. Masa tu Nabi tak boleh buat apa. Nabi doakan aja. Sampai mak dia tu, Sumayyah, mati kena tombak. Orang yang pertama syahid beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, fa inna mau'idukumul jannah. Jangan takut. Sabarlah, kata. Engkau dijanjikan syurga. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, itu juga yang Nabi dalam Isra' dan Mi'raj itu, tuan-tuan. Nabi terbau bau yang amat harum. Lalu Nabi bertanya, dalam perjalanan itu Nabi tanya Jibril, Jibril ni bau apa? Inilah bau kuburan. Bau daripada kuburan Masitah. Masitah ni sebenarnya bukan nama orang. Masitah tu tukang sikat rambut. Astad tu apa ni, tukang juru solek anak Firaun. Juru solek anak Firaun. Dan dia dibunuh oleh Firaun kerana beriman. Waktu dia tengah sikat itu, sikatnya jatuh. Lalu dia sebut Allah. Jadi anak Firaun ni tanya, Allah tu siapa? Allah ni Tuhan aku, Tuhan engkau, dan Tuhan bapa engkau. Sebab Firaun mengaku dirinya tu Tuhan. Anak dia kata, bukan Tuhan ni bapa aku ke? Bukan bapa engkau. Tuhan ni Allah. Lalu anak Firaun tak puas hati, repot. Biasalah, kan? Repot, Firaun pun panggil. Kau beriman dengan siapa? Aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau tak nak tinggalkan kepercayaan kamu, aku bunuh kamu. Lalu dibawakanlah minyak yang menggelegak. Ada yang kata timah yang menggelegak. Lalu dimasukkanlah dia, anak yang sedang dikandung dan juga suaminya mati.
Dalam riwayat kata, waktu nak masuk itu anaknya bercakap, masuklah wahai ibu. Masuk. Masya Allah. Dalam kuburannya begitu harum. Dalam perjalanan itu Nabi tercium bau yang amat harum. Jadi tuan-tuan, bila kita jalan malam-malam, bau wangi, janganlah takut. Ini bau wangi confirm Pontianak. Tak pun langsung. Bau wangi ni tuan-tuan, bau malaikat. Kalau busuk je. Betul tuan-tuan. Ustaz tu cakap dia pun takut tu. Betul tuan-tuan. Ada sekali saya balik ceramah tengah malam pukul 12. Lambat tuan-tuan. Nak masuk pagar tu, bau wangi. Saya pun pelik. Mak mertua saya tanam pokok bunga ni banyak. Saya pun tengok, berani pula tu. Mana satu bunga yang wangi? Tak ada pun. Kan? Tak ada bunga yang wangi. Tiba-tiba jadi seram pula. Udahlah, aku masuklah pula. Berani pula pergi tengok semua pasu-pasu bunga, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut. Kalau bau wangi tu, bau malaikat. Tu kata guru saya. Kita ni bau, confirm Pontianak. Tak pun langsui. Sukati. Tuan-tuan, jangan takut, tuan-tuan. Baik. Kemudian, apa dia tadi? Itu Ammar bin Yasir. Dia kata, roti dan daging. Mereka diperintahkan jangan khianat. Dan jangan simpan hidangan itu sampai besok. Lepas tu, apa dia? Orang yang simpan tadi tu, ada yang simpan pula makanan itu sampai besok. Dia kata makan, jangan simpan. Tapi ada yang simpan, maka mereka dijadikan kera dan babi. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kera dan jadi babi. Bukan yang jadi kera tu orang yang tangkap ikan tu aja. Pada zaman Nabi Daud, wallahu alam, ada yang kata pada zaman Nabi Daud yang tangkap ikan hari Sabtu, tak boleh mancing hari Sabtu. Bani Israel aja tak boleh mancing hari Sabtu. Umat Muhammad mancing lah bila-bila tak ada hal, kan? Faham tuan-tuan ya? Jangan simpan. Ada yang khianat, maka mereka dijadikan kera dan babi. Allahu Rabbi. Berkata Al-Kalbi dan Muqatil, Allah menurunkan ikan dan 5 keping roti. Ikan. Ini yang kata ikan, tuan. Yang tadi kata daging. Orang ramai pun makan seberapa yang mereka suka, hingga jumlah mereka 1,000 orang. Bila kembali ke kampung, mereka ceritakan peristiwa itu pada yang tidak hadir. Mereka pun mengketawakan, kesihan kamu semua. Rupanya pemandangan kamulah yang telah terkena sihir. Orang kata, kamu makan ni, kamu dah terkena sihir. Banyak sangat. Dipanggil sampai 1,000 orang makan. Baik. Sebenarnya siapa-siapa yang dikehendaki Allah jadi baik, maka diteguhkan imannya. Barang siapa diuji fitnah, maka orang tu jadi kufur. Orang-orang yang kufur ini apa dia? Setelah makan ni, jadilah mereka babi. Tidak termasuk kanak-kanak dan orang-orang perempuan. Mereka berkeadaan demikian selama 3 hari. Kemudian mereka mati. Sempat jadi babi 3 hari. Baik 3 hari tuan-tuan. Tak selama-lama. Sempat jadi babi 3 hari sebab kufur. Dah makan, kufur. Lepas tu mati. Na'uzubillah, tuan-tuan. Ini zaman dulu, tuan-tuan. Zaman itu. Buat, terus kena. Buat jahat, terus kena. Masya Allah. Beza dengan umat Muhammad. Allah Ta'ala tangguhkan, bagi peluang untuk taubat. Untuk beriman. Untuk kembali. Untuk tengok balik amalnya. Itulah lebihnya umat Muhammad, tuan-tuan. Sayangnya Allah kepada umat Muhammad ini. Sayangnya Allah kepada umat Muhammad ini. Masya Allah, tuan-tuan. Dan ayat yang seterusnya, itu ceritalah tadi tentang Ma'idah. Itulah yang jadikan nama kepada surah ini, surah Al-Ma'idah. Ayat yang seterusnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi
تتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa anak Maryam, wahai Isa anak Maryam, engkaukah yang menyatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibu aku menjadi dua Tuhan selain daripada Allah? Maka Nabi Isa menyatakan, maha suci engkau, tidak patutnya aku menyatakan apa yang bukan hak kepada aku untuk menyebutkannya. Kalau kiranya aku menyatakan itu, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diri aku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada sisimu, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka selain daripada apa yang telah engkau suruh untuk mengatakannya, yaitu sembahlah olehmu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku dapat menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, dan setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah pengawas mereka dan engkau menyaksikan segala sesuatu. Kalau engkau menyeksa, maka mereka itu adalah hamba-hamba engkau, dan kalau mereka engkau ampunkan, engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Ini tiga perkara yang amat penting. Beberapa ini tiga ayat ni tuan-tuan, ni amat penting menyatakan apa? Bahawa Nabi Isa tidak pernah menyatakan suruh orang menyembah dia dan ibunya. Tuhan ibu, Tuhan anak dan Tuhan bapa. Tiga. Tiga ni. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Antam ajalah. Kan? Siapa yang menyatakan ni? Orang yang datang kemudian. Nabi Isa tak pernah menyatakan. Allah Ta'ala tanya, engkau kah yang suruh orang sembah engkau? Tak. Dan para mufassirin bertelingkah pendapat bila waktunya Allah mengemukakan pertanyaan pada ayat yang ke-116 ini kepada Nabi Isa. Bila? Ada yang menyatakan, kata Imam As-Suddi, tuan-tuan, berdalilkan perkataan idh dalam ayat ini, berarti ingatlah akan kisah pada masa lampau. Tapi kebanyakan ulama berpendapat waktu bertanyakan ayat ini ialah nanti pada hari kiamat. Yauma yajma'ullahu ar-rusul. Ayat yang ke-9. Yang lalu yang masih mempunyai hubungan dengan ayat ini, yang dihubungkan dengan lafaz hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, ayat 119 yang akan datang nanti. Maknanya Allah bertanyakan perkara ini pada hari kiamat nanti, yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara yang mendustakan Nabi. Isa, ini Allah Ta'ala tanya ni bila? Nanti hari kiamat. Kata Imam As-Suddi, hari kiamat nanti Allah Ta'ala Nabi Isa, kaukah minta orang sembah kamu? Tak. Kalau aku buat, tentu engkau tahu, ya Allah. Ini templak kepada orang-orang Nasara. Hai anak Isa, engkaukah yang menyatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibu aku sebagai Tuhan? Maryam ni dipanggil apa? Mother Mary. Mother Mary. Dia bersembah. Kalau ada kat gereja tu yang mana yang perempuan itu, Mary lah. Ibu kepada Nabi Isa, boleh bermohon. Okey. Julah pandangan dia. Orang-orang Nasara mendakwa bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan dan ibunya Maryam isteri Tuhan, dan demikian mereka menganggapnya semua itu Tuhan, lalu beribadat kepadanya. Dan orang Nasara pula mempertuhankan Isa itu. Cerita ini disebut dalam beberapa tempat ayat Al-Quran. Begitu pula tentang mereka yang mempertuhankan ibunya. Semuanya terkenal di negeri-negeri timur dan barat.
Hanyalah dalam masa kebelakangan ini, iaitu setelah agama Islam muncul, barulah datangnya mazhab Protestan. Pada abad yang ke-15, ada beberapa orang, pendeta-pendeta gereja yang mengkoreksi balik Injil, Bible, dan kemudian mereka memisahkan diri daripada kekuasaan paus. Bukan ikan paus, tuan-tuan. Pop. Dia panggil paus. Saya pun pelik kenapa orang panggil paus. Dulu waktu saya kecil, orang ni paus, ikan pun ikan paus. Apa bezanya? Budak kan, tak tahu. Rupanya, oh tu paus, tu pop. Kan, pop. Ya, yang memerintah atas nama gereja Katolik di Roma, Itali. Ya. Lepas tu dia tak antaranya yang menulis bangkangan, sebab tu dipanggil Protestan, protes. Antaranya lah Martin Luther. Lalu dia merebak ke sebahagian besar Eropah, Perancis, dan pertentangan itu, tuan-tuan, teruk, tuan-tuan, kejam, ramai yang dibunuh, diseksa dan sebagainya. Kemudian fahaman itu merebak ke England. Raja Henry yang ke-8, kalau tak salah saya, tak silap saya, bapa kepada Queen Elizabeth yang pertama. Sekarang ni Queen yang kedua, Elizabeth kedua. Queen yang pertama tu, lalu kenapa dia memisahkan diri daripada gereja Katolik? Sebab dia nak bercerai, lepas tu nak kahwin lagi. Katolik tak boleh. Lalu dia memutuskan hubungan dia dengan Pope di England. Lalu dia menjadi negara Protestan, Anglican, dan ketua agama adalah raja, bukannya Pope. Lalu pertelingkahan itu berlaku selama ratusan tahun, sampai berperang. Perang 30 tahun, 30 tahun perang. Ya. Sampailah sekarang ketua gereja adalah Raja England. Tu kisah dia, tuan-tuan. Menimbulkan mazhab Protestan. Sebab apa? Dia tak setuju. Ya. Dalam kitabnya sebut apa, tuan-tuan? Mempertuhankan Maryam dan beribadat kepada dia. Jadi kalau nak doa, doa kepada Tuhan, bukan kepada Maryam. Dan macam-macam lah, tuan-tuan. Apa dia? Ibadat yang merupakan doa, puji-pujian, sembahan. Ada pula minta syafaat. Ada puasa yang dipanggil Saumul Adra, puasa dara. Apa dia? Puasa Maryam. Dan apa dia? Dan yang paling tinggi sekali, letak dia sebagai taraf ibu Tuhan. Allahu Akbar. Jadi ni perbezaan antara yang paling jelas sekali antara itu mazhab dia lah, dan satu lagi antara Nasara dan Islam. Dan bukan Islam, tuan-tuan, yang lain menganggap bahawa Nabi-Nabi itu Nabi. Tak ada yang diangkat jadi anak Tuhan, bukan. Jadi ini, tuan-tuan, amat penting sekali. Cukuplah sekadar ni, tuan-tuan. Tafsirannya lagi panjang lagi, tuan-tuan. Nanti, ya. Apa dia? Masa Richard tu, dia masa Katolik. Richard itu abad ke-12. Ya, abad ke-13, tahun 12 berapa tu. Lepas tu dia pergi ke England. Bukan dia pergi ke England, dia pergi ke tanah suci Jerusalem. Lepas tu dalam perjalanan balik itu dia mati, dan tinggallah England itu kepada adik dia. Sementara dia pergi itu, adik dia King John yang zalim itu memerintah England. Pada waktu itulah dongengnya lahirlah Robin Hood dan kawan-kawannya. Merepeklah ustaz. Dan bila orang-orang England menentang raja pada zaman King John itu, barulah
dibuat perjanjian kuasa rakyat dan kuasa raja yang dipanggil sebagai Magna Carta, yang meletakkan dasar kemanusiaan dan sebagainya pada abad yang ke-13. Sedangkan Islam meletakkan sifat-sifat kemanusiaan itu pada zaman Nabi SAW abad yang ke-6. Nampak tuan-tuan? Ya, Islam mengiktiraf hak asasi manusia ni abad yang ke-6. England, Eropah lambat, abad yang ke-13. Apa dia? Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu lagi lambat. Bila? Lepas Perang Dunia Kedua. Tuan-tuan ya, jadi Islam ini memberikan manusia tu tak boleh, kalau dia tak bersalah, walaupun dia bukan beragama Islam, dia mesti dihormati. Nampak tuan-tuan ya? Maka dia nak menentang itu, maka Robin Hood dengan kawan-kawannya ya, menentang King John. Wallahu a'lam, cukuplah tuan-tuan ya. Sambunglah pula hujung bulan ya. InsyaAllah sebelum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.